pagi semua. Hari ni kita akan bincang modul atau kerja rumah semasa cuti. Okey, jadi kita akan habiskan modul itu maka sebagai penutup untuk semua-semua tajuk tingkatan 5 dalam silibus kita. Jadi sila buka muka surat 21, kita tengok soalan objektif. Nombor 1, pernyataan manakah benar tentang streptomycin? Streptomycin ialah apa? Okey, dia adalah contoh antibiotik. Okey, yang besarnya kumpulan ini ialah antimikrob. Di bawah antimikrob ada 3 jenis iaitu antibiotik, antiseptik dan diinfektan. So, streptomycin adalah antibiotik. Apa itu antibiotik? Untuk merencatkan atau membunuh pertumbuhan bakteria. Okey, jadi yang manakah benar tentang streptomycin? Okey, A, bunuh virus, mesti out lah. Okey, ni ialah bakteria bukan virus. Dia bukan analgesic. Okey, dia merawat pesakit yang disebabkan oleh bakteria. Jadi yang pertamanya D. Yang kedua antara berikut yang manakah tidak benar tentang antibiotik? Okay, ia digunakan untuk memusnahkan pertumbuhan bakteria, betul. Untuk merawat penyakit disebabkan bakteria, betul. Penicillin dan streptomycin adalah dua antibiotik yang umum. Okay, penicillin dan streptomycin, ya betul. Okay, antibiotik sangat berkesan melawan jangkitan kulat dan jangkitan virus. Salah. Antibiotik untuk apa? Bakteria. Jadi jawapan D. Okey, nombor 3. Apakah jenis ubat bagi paracetamol? Paracetamol, okey, macam Panadol lah. Okey. Sebenarnya nama dia paracetamol. Panadol ialah nama brand paracetamol. Jadi apakah jenis dia? Analgesic. Okey. Analgesic contohnya aspirin, paracetamol, Codeine. Okey, dia untuk melegakan sakit dalam keadaan sedar. Jadi dia adalah analgesic. Nombor 4, yang berikut manakah fungsi ubat analgesik? Tadi saya dah cakap lah, melegakan rasa sakit. Okey, kita teruskan dengan soalan struktur dan esei. Okey, nombor 1. Jadual menunjukkan dua jenis ubat antimikrob. Okey. X disapu pada luka atau kecederaan tidak boleh dimakan. Jadi pastinya bukan antibiotik lah. Antibiotik untuk apa? Bunuh bakteria. Okay, antiseptik pula dia disapu di bahagian luar. Okay, so X adalah antiseptik. Y digunakan untuk batuk kering dan radang peparu. Okay, kenapa ada batuk kering dan radang peparu? Sebab ada serangan bakteria. Okay, jadi X ialah antiseptik, sapu luar. Y ialah antibiotik untuk bunuh bakteria. B. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk memastikan bahawa pengambilan ubat Y berkesan? Berikan alasan anda. So, antibiotik. Apakah cara pengambilan dia? Perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Kalau tidak, bakteria jadi imun dan penyakit akan berulang semula. Jadi perlu dihabiskan keyword dia. Kalau tak, ubat dos lebih tinggi diperlukan jika jangkitan penyakit yang sama pada masa depan. Okey, seterusnya kita tengok soalan struktur yang seterusnya. Okey, Aida dengan Mei-Ling. Aida cakap, saya sakit kepala ni, headache. So, saya kena makan ubat doktor mengikut preskripsinya. Manakala Mei-Ling pula, dia ada jangkitan bakteria. Okay, dia pun kena ikut preskripsi doktor. Jadi kedua-dua murid ini jumpa doktor dan beberapa ubat telah dipreskripsikan. Bagi setiap ubat, nyatakan nama, jenis dan cara penggunaan yang betul. Jadi kalau sakit kepala, kita kena guna apa? Okay, macam paracetamol lah. Okay, kita kena guna analgesic, aspirin, paracetamol dan Codeine. Okey. Manakala untuk Mei-Ling pula, bacteria infection, kena ambil antibiotik. Okey, kita tengok sini pun ada. Okey, Aida,
dia kena ambil ubat paracetamol di bawah jenis analgesik. So, cara penggunaan dia mengikut preskripsi doktor lah. Okey? Sebab contohnya paracetamol kalau melebihi dos akan menyebabkan kesakitan atau kerosakan hati. Manakala untuk mailing, dia kena ambil antibiotik. Okey? Jadi dia adalah di bawah jenis antimikrob. Cara penggunaan dia mesti habiskan. Okey? Okey, nombor 2, soalan ini sebenarnya lebih kurang dengan apa yang kita buat dalam buku teks. Okey, ini ialah Sunburn yang menggunakan teknik nanoteknologi. So, apakah nanoteknologi? Dia adalah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Jadi kelebihan zarah-zarah nano itu membolehkan sapuan krim lebih sekata menyelaputi kulit dan boleh memberilah perlindungan yang lebih baik. Jadi nyatakan 2 kegunaan nanoteknologi yang lain. Mana-mana yang anda tahu, ini adalah contoh jawapan saja. Penghasilan kenderaan tanpa memandu, penghasilan komponen barangan elektrik. Okay, nombor 3. Okay, ini yang teknologi hijau. Pencemaran sumber air dapat disebabkan oleh larut lesapan pusat pelupusan sampah atau daripada pembuangan air sisa yang tidak dirawat. Di sinilah. Okey. Okay, sisa pengumpulan sampai ke tempat pelupusan kita kena rawat. Okey, di olahan larut lesapan tapak pelupusan. Okey. Terangkan langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknologi hijau. Jadi kita kena bawa kepada sistem olahan larut lesap, di mana kita boleh mengawal larut lesap daripada mencemar sumber air di bawah tanah. Okey, B. Huraikan kelebihan menggunakan teknologi dalam proses pengolahan air sisa. So, air sisa ini, apakah rawatan dia? Okay, sebenarnya air sisa, kita akan rawat dengan guna prinsip elektrolisis. So, air sisa itulah yang kita akan uraikan. Okay, dan kita akan biarkan dia sebagai elektrolit. Macam mana penguraian dia? Okay, untuk gumpalan atau vlog, dia akan diasingkan daripada air. Okay, sebagai inap cemar. Okay, dan inap cemar ini ada sebahagian yang kita boleh jadikan dia baja. Manakala sebahagian lagi hasil elektrolisis ini adalah air sisa. Air sisa kita boleh guna untuk tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. So, apakah kelebihan dia? Okay, kelebihan dia kita boleh singkirkan bahan kimia yang berbahaya. Dan air sisa yang dilepaskan untuk tanaman akan dirawat semula. Jadi effluent yang disingkirkan ke dalam sungai pun adalah terawat dan lebih bersih. Soalan terakhir. Ini adalah soalan esei. Ini adalah satu keadaan. Dua pelajar yang mendirikan kemah. Seorang cakap, kenapa tuala saya masih mempunyai kotoran setelah cuci dengan ejen A? Pelajar B pula cakap, saya guna ejen pencuci B. Dia boleh menanggalkan kotoran itu dengan lebih berkesan. Jadi di sini dia bandingkan 2 ejen pencuci, satu lebih berkesan, satu kurang berkesan terhadap kotoran kari. Jadi sebenarnya ini adalah eksperimen dalam buku teks kita untuk mengkaji keberkesanan tindak balas pencucian sabun dan deterjen. So di situ kita akan nampak deterjen adalah pencuci B, dia lebih berkesan di dalam air liat. Air liat contoh dalam soalan ini ialah kari berbanding dengan sabun. Berdasarkan perbualan pada raja, kena pastikan ejen pencuci A dan B rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji keberkesanan ejen tersebut dalam air liat. Jadi aspek dia perlu mengandungi A. Penyataan masalah.
Okay, ini yang big I. Is the cleaning action of the detergent more effective than soap in hot water? Ataupun BM, adakah sabun mencuci lebih berkesan daripada deterjen di dalam air liat? Okay, jadi pemboleh ubah yang kita boleh guna, kita akan guna dua jenis pencuci. Okay, kita akan kesan kena pasti. Okay, yang satunya sabun, satu lagi deterjen. Okay, corresponding variable, keberkesanan pencucian. Okay, yang fix, isi padu air liat yang kita akan guna. Jadi hipotesis dia, okay, the cleansing action of a detergent is more effective than soap in hot water. Dan deterjen lebih berkesan di dalam air liat berbanding dengan sabun. Jadi ini adalah radas tambahan kita. Okay, jadi prosedur dia, okay, kita akan tuangkan 50 cm3 air liat ke dalam sebuah bika. Kemudian kita timbangkan 5 gram serbuk sabun dan tuang ke dalam bika tersebut. Kita akan masukkan sehelai kain dengan kotoran minyak ke dalam minyak itu, cuci dan rekodkan pemerhatian. Kemudian kita akan ulang step ini dengan deterjen. So, apakah pemerhatian kita? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Maka lengkaplah modul kerja rumah semasa cuti. Okay, jadi hanya perlu snap gambar jawapan esei yang kita bincang tadi. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih.